anak calon SPM 2020 ke 2021 ni. Kita tengok itu 2020 atau 2021. Jadi kita tengok kedua-duanya mungkin ada lah. Jadi kita tengok di sini. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Boleh kita mula kot ya. Pada hari ini saya nak mulakan dengan bab 7. Bab 7 tingkatan 5 lah dengan tajuk kita sistem demokrasi berparlimen. Kalau pelajar nampak tajuk ini antara tajuk yang popular jugalah berbanding bab lain kalau kita tengok pada perkongsian kita, kalau pelajar ada buku teks, boleh buka buku teks lah. Tajuk kita ialah sudah sampai kepada bab 7. Ini bab 8 ni Okey, kita nak pergi bab 7. Saya harap dah sedia semua Okey, hari ini kita nak bagi tumpuan kepada tajuk demokrasi berparlimen. Kita mungkin tak sempat pada raja berperlembagaan. Jadi kalau kita tengok di sini, tajuk yang awal-awal, dia buka kepada ciri-ciri demokrasi berparlimen. Okey, dalam sistem demokrasi berparlimen ni, dalam pengujian soalan, kalau cikgu tengok sini kertas 2, dia tidak pernah disoal. Jadi pelajar boleh tanda lah tak pernah disoal, tetapi dalam kertas 1, dia memang disoal. Jadi saya harap pelajar kita perlahan-lahan bab ini supaya kita jelas. Okey. Kalau okey, ada pertanyaan boleh kemukakan di chat lah Okey, baik. Kita mulakan dengan 7.1, sistem demokrasi berparlimen. Okey, ada beberapa ciri di sini. Pelajar tengok yang pertama ialah perlembagaan. Di sini cikgu gariskan perlembagaan. Okey. Kita akan perincikan yang itu. Kita akan tengok juga sistem raja berperlembagaan. Yang lain-lain itu ialah pada bahagian lain. Hari ini kita nak tengok 2. Okey. Dalam sistem ini, kalau saya laju tolong bagi tahu dalam sistem ini, cuba tengok pada sudut maklumat. Sistem raja berperlembagaan. Okey, apa yang pelajar faham? Inilah sistem negara kita hari ini. Okey. Yang mana, okey, cuba tengok, raja sebagai pemerintah tertinggi. Raja sebagai pemerintah tertinggi. Macam kita, setiap negeri ada sultan, ada negeri yang ada yang dipertua, ada pemerintahan tertinggi negara kita yang di Pertuan Agong. Okey, sistem raja berperlembagaan dibantu oleh siapa? Perdana Menteri. Jangan kau tak tahu pula. Perdana Menteri kita sekarang yang keberapa dah? Cuba tulis dekat chat tu. Yang keberapa Perdana Menteri kita? Senyap semua. Perdana Menteri kita yang keberapa sekarang? Tan Sri Muhyiddin Yassin? Tak ada respon tahu kita sebab bila kita belajar bab ni, kita kena tahu isu semasa. Isu semasa kita, macam mana sistem raja berperlembagaan. Yang ke-8 ke? Bagus. Ramai bagi nombor 8. Good. Maksud kena faham ni Okey. Ini negara kita. Sebab
di dunia, dia ada dua sistem. Dua sistem. Dan kita telah memilih sistem raja berperlembagaan. Jadi kalau cikgu letak di sini, pelajar nampaklah sistem raja berperlembagaan. Cikgu buat arrow situ. Cikgu buat arrow. Nampak? Ya. Itu ialah sistem raja berperlembagaan. Namun begitu, ada negeri-negeri jiran kita yang mengamalkan sistem republik. Ini tengok ni. Pelajar boleh tulis dekat tepi. Kalau negara jiran, paling mudah Singapura lah. Singapura republik. Apa bukti Singapura republik? Okey, good di sini. Kita tandakan kerajaan diketuai oleh presiden yang dipilih melalui pilihan raya. Kita nampak di situ. Dalam buku teks dia bagi antara negara-negara Perancis, Korea, India dan sebagainya. Sistem republik ni ada setengah negara, dia ialah ketua kerajaan, dia ketua negara. Cuba kita tengok negara Indonesia. Dia ketua kerajaan dan ketua negara. Jokowi ya. Jadi cikgu letakkan di sini sistem republik. Kalau kita letak arrow, pelajar buat dekat buku teks macam ni lah. Kita akan nampak dua benda awal. Perlembagaan, republik. Okey, jelas setakat ini. Kalau awal-awal ni jelas, lepas ni jelas. Sistem kita ada dua. Raja berperlembagaan, republik. Raja berperlembagaan, siapa ketua? Yang di-Pertuan Agong negara kita. Dibantu oleh Perdana Menteri. Okey. Ini yang kita nampak dalam sistem kita. Itu perenggan pertama. Tak pernah disoal. Tetapi dalam perenggan kedua, cuba kita tengok. Dalam perenggan kedua ini, pernah disoal. Cikgu dah tulis dah. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan sejak merdeka. Jadi kalau soalan tanya, bila kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen? Pelajar boleh tulis conteng di bawah. Bila Malaysia mengamalkan demokrasi berparlimen? Kalau kita tengok ialah tahun 1957. Itu yang pertama. Pernah disoal. Baik. Kertas 1 2018 2019. Dia sama aja. Cuba pelajar tengok. Kalau kita tengok soalan 2019 dengan 2018 yang dipaparkan di skrin. Kalau kita tengok soalan hampir sama. Hampir sama. Sejak merdeka. Bawah pun sejak merdeka. Jadi kalau pelajar tak boleh jawab juga, cikgu tak pastilah. Mana tahu 2020 keluar balik. Sebab yang ditukar ini adalah jawapan saja. Cuba tengok A lain. Kalau di sini, jawapan dia ialah rakyat terlibat. D. 2018 D juga.
Cuba kita tengok. Itu kita minta pelajar kita, kertas satu ni, dia jawab berulang kali. Sebab kertas tu berulang-ulang. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, kita nampak, cuba tengok, pelajar garislah. Rakyat terlibat dengan sistem pemerintahan negara. Kita nampak di situ ya. Raja, lambang taat setia. Okey. Habis muka surat pertama, kita bedah siasat. Ada nak bagi respon? Yang nak tanya? Boleh tulis dekat chat. Sebab kita belajar ni, jangan terlalu laju, jangan tak belajar langsung. Sebab kita mungkinlah tak lama lagi bersekolah. Kalau berada di bab 7 ni antara yang baik lah. Sebab tak banyak lagi. 7, 8, 9. Okey, tak ada ya. Mengapa Malaysia tidak memilih sistem republik? Mirul. Okey, kalau kita tengok sistem kita, kita belajar bab sebelum ini, golongan radikal, dia memang nak menubuhkan republik. Tetapi tidak berjaya. Dan kita memegang penuh, raja-raja kita ni, sistem yang mana terlibat secara penuh dalam sistem pemerintahan negara. Kita nampak. Itu uniknya negara kita ni. Macam negara Britain. Tengok contohnya Malaysia je kan negara demokrasi. Negara demokrasi berparlimen banyak. Yang raja sebagai pemerintah. Tapi yang uniknya kita ada yang di Pertuan Agong, kita ada raja sebagai pemerintah negeri. Negara lain tak ada. Kalau Thailand, dia ada raja. Kalau kita tengok negara lain, macam Brunei, dia ada Residen Brunei. Ataupun Raja Brunei. Kita panggil raja lah. Dia tak ada Perdana Menteri. Di situ keunikan kita berbanding negara lain. Hebat negara kita ni. Okey, jelas. Kalau kita nak pergi jauh lagi, Amerika lah. Amerika tak ada Perdana Menteri. Tapi kita ada Perdana Menteri. Bermaksud, raja tidak terlibat dalam sistem pemerintahan secara langsung. Peringkat persekutuan dibantu oleh Perdana Menteri. Peringkat negeri dibantu oleh siapa? Siapa boleh bagi jawapan? Siapa yang menguruskan negeri Perak? Ataupun negeri lain? Siapa boleh bagi respon? Menteri besar. Okey, good. Kita sambung sikit. Macam mana rakyat terlibat? Okey. Rakyat memilih perwakilan melalui pilihan raya. Nanti kita akan belajar dalam bab ni. Itu sebab menteri besar mesti daripada parti yang menang dalam pilihan raya. Dia tak semestinya parti majoriti. Tapi mesti mendapat sokongan Sultan. Sama dengan apa yang berlaku di negara kita. Kalau kita tengok situ ya. Cuba kita tengok. Okey. Kalau kita tengok,
mereka berhak menyokong, mengekalkan ataupun menukar kerajaan. Tengokkan kita dalam bulan lepas berlaku perubahan tampuk kerajaan. Jadi pilihan raya 5 tahun sekali. Tapi sebelum pilihan raya dah bertukar. Itu kita uniknya lah ya. Kita menukarkan kerajaan tanpa pertumpahan darah. Jadi kalau tengok di sini, cikgu letak satu soalan yang boleh kita berkongsi idea. Apakah keunikan sistem demokrasi berparlimen Malaysia? Okey, cikgu buka untuk respon pelajar. Apakah kita nampak keunikan sistem kita? Dia punya core sini unik. Soalan kebat ni Okey. Siapa boleh bagi respon dekat chat? Mungkin kita nampak antara keunikan yang sebut tadilah, bersaing secara sihat. Mas Aban, betul? Okey. Dipilih melalui, terdapat Perdana Menteri. Nurul Sina, good. Betul lah tu. Terlibat dalam pentadbiran negara melalui pilihan raya tanpa pertumpahan darah. Bagus Amirul Itu ada 2 jawapan di situ. Pilihan raya tanpa pertumpahan. Azrul, rakyat membuat keputusan secara umum. Bagus. Bukan secara khusus. Bukan semua Okey, bagus. Maksudnya soalan ini kalau keluar pelajar boleh jawab. Rakyat bebas, bagus. Azil, bebas memilih. Okey, terima kasih atas respon. Okey, kita nampak di sini cikgu nak letakkan garisan pada 2 baris bawah ni. Nanti beberapa pindaan perlembagaan dibuat untuk menyesuaikan sistem pentadbiran dan perkembangan politik semasa. Kita tengok kan kita selalu berubah dari segi politik kan. Beberapa pindaan perlu dibuat. Nanti kita akan belajar pindaan mesti dibuat di mana. Tengok gambar ni. Di sini. Inilah tempat untuk buat perlembagaan, tempat nak buat undang-undang dan sebagainya. Ini Dewan Parlimen. Jangan kau tulis Masjid Negara pula. Masjid Putrajaya. Kelly's Castle tulis. Tak boleh Okey, good. Senang aja kita belajar dah habis 1. Okey, kita pergi yang kedua. Yang ini memang beberapa kali disoal dalam SPM. Okey, pelajar boleh tanda. Cikgu dah tulis di tepi ni SPM 2007, 2015, 2018. Kalau kita tengok 18 ada, 19 ada dalam bab ini. Jadi bila kita tengok sistem perlembagaan, perlahan-lahan kita bedah. Apa itu perlembagaan? Soalan tadi cikgu tulis ni. Apa itu perlembagaan? Okey. Apa yang pelajar nak jawab? Kita nampak pada baris awal, dia ialah undang-undang tertinggi yang menjadi asas
kepada pembentukan sebuah kerajaan. Kerajaan yang bagus, dia mesti ada undang-undang. Itu sebab kita ada perlembagaan banyak negara kita. Malaya Union, lepas itu tukar kepada Persekutuan Tanah Melayu, lepas itu kita ada perlembagaan lagi selepas merdeka dan sebagainya. Itu nampak Itu semua pelajar tingkatan 5 tahu tu. Okey. Yang kedua, perlembagaan ini, pelajar kena garis ni dokumen rasmi. Inilah yang kita rujuk. Apa yang ada? Segala peraturan, prinsip dalam melaksanakan kuasa untuk mentadbir negara. Jadi kita tengok Perdana Menteri kita ataupun menteri-menteri, dia tak boleh buat suka hati. Mesti ikut undang-undang. Itu PKP kita ikutlah. Jangan naik kereta dalamnya ada lebih 2 orang. Itu sudah ada. Itu bukan undang-undang. Itu adalah satu cara yang dibuat oleh kerajaan untuk menekan COVID-19. Ya, bagus seterusnya. Peraturan dan prinsip melaksanakan kuasa. Bagus. Jadi kita nampak dalam perenggan ini, undang-undang tertinggi, dokumen rasmi untuk mentadbir negara. Jadi kita nampak di sini. Bukan senang nak jadi menteri. Lagi bukan senang nak jadi Perdana Menteri. Cuba tengok gambar Perdana Menteri kita kan. Sian dia. Memikirkan COVID-19. Rakyat tak ada kerja. Jadi kita sokonglah Okey, baik. Kita tengok di sini. Soalan SPM 2018. Okey, cuba tengok sikit SPMU 2018. Okey, cuba tengok soalan pertama tu. Perlembagaan merupakan peraturan tertinggi. Dia tanya kepentingan perlembagaan. Kalau tak boleh jawab, sian. Sebab ini soalan kebat. Untuk apa? Sudah tentu untuk menjaminkan keselamatan rakyat. Betul? Melicinkan pentadbiran kerajaan. Kita nampak di situ 1, 2. Soalan awal. Jadi pelajar dah boleh tanda dengan anak panah ZAS kita letak di situ Okey. Setakat ini okey? Ada pertanyaan? Boleh tulis dekat chat. Sebab cikgu tak boleh bergerak terlalu laju sebab ada sekolah yang dah sampai bab ni. Ada sekolah yang baru masuk. Dan ada yang sekolah yang belum sampai pun. Jadi kita pastikan pelajar yang lihat video kita ni semua dapat. Okey, kita tengok di sini. Kita garis seterusnya. Ada perkara 183. Selepas pembentukan Malaysia, kertas berapa sainis? Dia tanya, setakat ini kita tak pasti kertas berapa. Tapi tahun lepas, kertas 1 ada. Kertas 2 tak disoal. Mungkin tahun ini mana kita tahu. Okey. Okey, perlembagaan mulai 16 September 1963
iaitu selepas pembentukan Malaysia, ada 183 perkara. Ini tolong letak dalam minda kita. Set, 183. Apa yang ada di situ? Okey, cikgu letak huraiannya warna biru. Senarai. Okey, sekejap cikgu tengok soalan dulu ya. Amirul Aiman, semua tugas kabinet raja termaktub dalam perlembagaan. Ya. Kita dalam perlembagaan kita dah letak dah. Tugas Perdana Menteri sampai mana? Sebab nanti kita belajar tugas agung pula macam mana. Takkan Perdana Menteri kita nak membubarkan parlimen. Dia boleh bubar dengan perkenan yang di Pertuan Agong. Dia ada kuasa-kuasa yang itu Perdana Menteri punya, yang ini adalah Agong punya. Jadi kita nampak Okey, jawab soalan Aiman. Okey, cikgu sambung. Apa yang ada dalam 183? Senarai kerajaan persekutuan. Bila sebut persekutuan, maksudnya Kuala Lumpur ataupun Putrajaya. Yang kedua, kerajaan negeri. Ini kerajaan negeri lah. Okey. Seterusnya yang di Pertuan Agong. Nanti kita akan perincikan. Parlimen. Parlimen ni menteri-menteri, Perdana Menteri. Samalah jemaah menteri dan badan kehakiman. Okey, kita nampak situ. Cuba tengok betul-betul. Apa yang kita belajar ni ialah benda yang maujud, yang ada dalam sistem dan kita tengok di TV. Cikgu perkara itu macam undang-undang ke? Ya, ini undang-undang. Ini ialah undang-undang perlembagaan. Perlembagaan ialah undang-undang. Jadi tak boleh kita nak buat sesuka hati. Okey, jelas Okey, cikgu letak pen merah balik. Perlembagaan ada pembahagian kuasa. Ini kita tengok betul-betul. Satu, kerajaan persekutuan. Apa kuasa kerajaan persekutuan? Dan kuasa kerajaan negeri. Nanti kita akan belajar contohnya tentang kerajaan persekutuan ialah pendidikan. Itu semua standard satu Malaysia. Kalau kerajaan negeri, contohnya berkaitan dengan zakat. Tak sama kan setiap negeri? Air. Cukai air, jumlah tarif air tak sama. Persekutuan tu termasuk Labuan tu termasuk dalam Persekutuan Malaysia lah semua. Kita panggil Malaysia sekali. Cuma dia lah wilayah lah. Cikgu, rang tu apa? Rang boleh masuk. Rang tu nanti kita masuk undang-undang. Dia ada rang, ada enactment, ada ordinan. Jangan pening dulu. Relax. Okey. Jadi kita nampak di sini perlembagaan ada 6 aja. Cikgu minta pelajar ingat. 1 ialah undang-undang tertinggi. 2, asas. Kita tengok yang muka surat tadi kan. Yang ketiga ialah digunakan untuk mentadbir negara. Okey. 4, 183. Di situ ada huraian dia. Dan yang kelima Yang keenam, pembahagian kuasa.
Jadi kalau kita ingat betul-betul, insya-Allah bolehlah kalau kita tengok soalan, cuba tengok soalan 2015. Dia tanya mudah aja. Apakah maksud perlembagaan? Kalau macam tu, apa pelajar nak jawab? Perlembagaan ialah undang-undang tertinggi yang menjadi asas. Asas apa? Itu pelajar tengok dekat buku teks. Tak boleh bagi semua. Apa? Asas apa? Tak ada respon